Didik TV KPM. Ini kita buat rancangan sukses ya. Jadi kita buat tajuk dari bidang 7 moral dan kenegaraan tingkatan 4 ya, tingkatan 4 iaitu unit 10. Unit 10 ni tajuknya ialah pengurusan perbelanjaan secara beretika. Apa maksud beretika? Siapa boleh terangkan Wishwa apa maksud beretika? Cikgu, secara pandai dan bermoral. Ya, menggunakan wang dengan secara pandai, berjimat cermat dan sebagainya. Ya. Jadi kita akan masuk ke tajuk kita hari ini. Baik, okey, kita lihat pengurusan keuangan. Baiklah. Baik, pengurusan perbelanjaan yang kurang bijak. Ya. Kita semua dah bekerja, kita semua ada pendapatan. Ya. Saya rasa semua penonton pun tahu kita ada pendapatan. Tapi jika kita tidak menguruskan wang kita dengan baik, apa yang berlaku ialah kita akan menghadapi banyak masalah. Ya. Itu sebab tu kita kata membawa padah ya. Kalau kita tak pandai menguruskan keuangan, kita akan hidup sengsara ya. Jadi kita akan lihat kenapa murid-murid yang muda ini perlu dilatih ya untuk menjadi pengguna dan juga orang yang dapat membelanjakan wang dengan bijak pada masa dewasa ya. Jadi murid-murid yang akan meninggalkan sekolah menengah nanti mereka akan bekerja, jadi mereka perlu tahu macam mana nak menguruskan keuangan ya. Okey, kita teruskan. Baik. Baik. Ini satu soalan cepu mas ya. Pernahkah wang anda habis dibelanjakan dalam masa yang singkat? Rasanya siapa mungkin Wishwa boleh baca. Pernahkah anda habis berbelanja wang dalam masa yang singkat? Ada cikgu. Bila masa tu saya masih kecil, so saya main game. So saya akan sentiasa tanya bapa saya untuk beli duit bagi duit untuk membeli barang dalam game itu. Dan habiskan wang? Ya cikgu. Kena marahlah tu. Ya, cikgu kena marah sangat. Okey, ya, so kita kena berhati-hati ya. Kita lihat yang berikutnya. Okey. Kalau kita orang dewasa selalunya kita terpengaruh dengan jualan murah. Pantang saja nampak sales. Hari raya kita ada sales, Deepawali ada sales, Christmas ada sales. Malaysia ni satu tahun, sepanjang tahun ada sales. Jadi kita ada bila ada jualan penghabisan stok dan sebagainya, kita akan terpengaruh ya dengan jualan dan sebagainya. Ya. Okey, kita lihat. Baiklah. Kita lihat apakah maksud pengurusan perbelanjaan beretika? Sebab pelajar saya pernah belajar tajuk ini, saya nak tanya mereka, siapa boleh bantu cikgu menjawab apakah maksud pengurusan perbelanjaan beretika? Siapa nak cuba? Cikgu, saya nak cuba. Ya, Kavia. Pengurusan perbelanjaan secara beretika bermaksud cara wang diperbelanjakan dan diuruskan dengan berhemah untuk mendapatkan sesuatu barang atau perkhidmatan. Maksudnya kita tak boleh membazir wang, cikgu. Okey, bagus. Kita lihat ya. Bagaimana, apakah betul maksud yang diberikan? Ya, tepat sekali ya. Pengurusan perbelanjaan beretika ialah cara wang dibelanjakan. Sebab bila ada wang kita kena belanjakan, kita tak boleh simpan saja dalam kotak, perlu dibelanjakan. Dan diuruskan secara berhemah. Berhemah ni maksudnya diuruskan dengan pandai, bijak dan sebagainya. Untuk mendapatkan barangan. Barangan maksudnya produk. Kita beli sesuatu, kita dapat barang. Perkhidmatan ialah seperti kita pergi urut, okey, kita pergi dapatkan perkhidmatan telefon dan sebagainya ya. Jadi kita perlu memastikan bahawa kita belanjakan wang dengan berjimat cermat ya. Baik, itu tadi menyentuh tentang maksud pengurusan perbelanjaan beretika. Dan yang seterusnya cikgu, silakan. Okey, kita dah lihat macam mana kita nak menguruskan perbelanjaan, tapi kita perlu juga tahu bagaimana cara kita menguruskan perbelanjaan. Betul kan? Betul. Okey, so kita lihat tajuk ini, pengurusan perbelanjaan. Ini sekejap ya. Okey. Kita lihat apa cara pengurusan perbelanjaan yang beretika. Mesti ada cara-cara ya. Jadi saya harap anak murid saya boleh membantu ya. Siapa boleh berkongsi dengan cikgu tentang cara pengurusan perbelanjaan yang beretika? Siapa nak cuba? Silakan. Boleh saya cuba, cikgu? Okey, Wishali, cuba. Cara pengurusan perbelanjaan secara beretika adalah menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Maksudnya kita haruslah memastikan jumlah wang yang dimiliki dan merancang perbelanjaan berdasarkan wang yang dimiliki oleh kita. Ya, betul. Cara kedua pula, kita haruslah mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan terlebih dahulu. Kita haruslah membuat catatan dan mengkategorikan setiap item sebagai keperluan atau kehendak dan membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan. Cara yang ketiga pula, membeli barangan secara tunai, kad debit atau kad kredit. Maksudnya kita haruslah membeli barangan dengan membuat bayaran secara tunai atau menggunakan kad debit.
Dengan ini kita dapat mengelakkan diri daripada berhutang. Bukan itu sahaja, kita bolehlah memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh waktu bebas kaedah jika terpaksa menggunakan kad debit. Okey. Itu sahaja daripada saya. Okey ini bagus ya Wishali. So di sini kita lihat ada 3 cara. Pertama, menguruskan perbelanjaan yang beretika, dan saya nak sentuh tentang yang membeli secara tunai atau kad debit itu. So kadang-kadang kita bawa tunai tak cukup duit, kita tak beli. Tapi kalau kita guna kad kredit, kita akan berhutang dan akan menimbulkan masalah. Ada tak cara-cara lain yang murid nak tambah? Sesiapa di sini? Ada, Vishwa. Okey. Kita hendaklah mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Kita hendaklah berbelanja mengikut kemampuan dan tidak mengikut kehendak. Okey. Seterusnya, kita tidak boleh terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian. Kita wajarlah membuat penelitian harga terlebih dahulu bagi memastikan barang tersebut benar-benar murah dan berkualiti. Akhir sekali, kita hendaklah mendokumentasi perbelanjaan dan mencatatkan semua perbelanjaan yang telah dibuat dan merancang semula perbelanjaan bagi mengelakkan perbelanjaan secara berlebihan dan pembaziran wang. Baiklah. So ada lagi tambahan tak Vishwa? Tak ada, cikgu. Itu saja. Okey. Said, ini dah ada 6 cara ya bagaimana kita menguruskan perbelanjaan secara beretika, dan lihat ya, mendokumentasikan perbelanjaan. Rasanya kita rakyat Malaysia tak ada sangat amalan ya mendokumentasikan perbelanjaan, tapi di luar negara mereka selalunya bila membuat pembelian dan sebagainya, mereka menyimpan resit. Kerana mereka perlu mengisytiharkan perbelanjaan dan sebagainya dalam orang kata cukai pendapatan dan sebagainya. Jadi mereka menyimpan resit-resit tersebut ya untuk menunjukkan bukti perbelanjaan. So mungkin kita juga perlu belajar ya, atau mengajar rakyat kita untuk mendokumentasikan perbelanjaan supaya kita tahu ya pada bulan ini berapa perbelanjaan kita dan sebagainya ya. Okey, baiklah. Baik. Sekarang kita lihat pula apakah kepentingan pengurusan perbelanjaan. Mengapa penting? Pentingnya pengurusan perbelanjaan. Okey, jadi kita lihat siapa boleh bantu saya tentang kepentingan pengurusan perbelanjaan. Boleh saya cuba, cikgu? Ya, Divya cuba. Kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika dapat menjamin masa depan kerana kita dapat menabung wang dan dapat digunakan wang tersebut semasa kecemasan. Selain itu, dapat mengelakkan pembaziran dengan membeli mengikut perancangan. Ini akan membentuk sikap berjimat cermat. Akhir sekali, ia juga boleh menjadi rujukan perbelanjaan akan datang. Ini membantu kita untuk membuat anggaran yang lebih baik bagi perbelanjaan yang akan datang dan dapat membuat penambahbaikan dan menguruskan perbelanjaan. Itu saja daripada saya, cikgu. Okey, terima kasih Divya ya. Jadi bila kita menguruskan perbelanjaan, kita selalunya ada simpanan ya, terutamanya yang kita dah dewasa, dah ada keluarga, dah ada anak-anak, kita perlu ada simpanan untuk masa depan. Ya. Rasanya kita simpan untuk masa depan untuk majlis apa ya? Program apa ya selalunya? Majlis perkahwinan, cikgu. Majlis perkahwinan. Macam anak saya nak kahwin. Mungkin nak hantar anak pergi belajar. Pelajaran dan sebagainya. Dan kita boleh membuat rujukan. Bulan lepas kita belanja macam ini. Okey, bulan ini apakah perbelanjaan kita? Dan bila kita boleh kawal, kita boleh mengawal hutang. Yeah. Kita boleh elakkan hutang. Yang penting sekali ialah kita tidak boleh berhutang ya. Kalau kita berhutang sewenang-wenang, kita tak boleh membayar balik. Dan kadang-kadang kita membeli barangan terlalu banyak ya. Jadi kita perlu mengelakkan pembaziran ya, mengelakkan pembaziran. Cuba tengok berapa pasang kasut yang kita ada, sedangkan sekali kita pakai sepasang saja kasut. Yeah. Betul kan? Yeah. So ini yang kita kata kita perlu menguruskan perbelanjaan. Okey? Baik. Baik, cikgu. Didik TV KPM